juta. Habis, yang dia tangkap saya. Simpan saya dalam lokap. Muncul magistrate bersimpati dengan saya. Dia boleh tahan saya sampai 14 hari. Nasib baik dia bagi saya 2 hari. Kalau dia bagi 14 hari, tuan-tuan, tak jumpa isteri 14 hari, air pun atas kepala. Macam mana? Sebab itu, tuan-tuan, insyaAllah saya nak beritahu malam ini. Sebagai pengajaran. Peguam kita dalam proses akhir akan memfailkan saman kepada saudara. Jumlahnya tak banyaklah, tuan-tuan. Lebih sedikit yang disaman suara keadilan. Kalau suara keadilan itu 200 juta, agaknya saya mungkin ambil dalam sekitar 250 juta lah, tuan-tuan. InsyaAllah. Kalau menang, jangan bimbang. InsyaAllah. Pas kawasan mulai, saya bagi sedikit, insyaAllah. Sebagai pengajaran. Di atas keangkuhan, kesombongan mereka bertindak, ikut suka mereka. Undang-undang berada di tangan mereka, mereka tak hormati perlembagaan persekutuan. Sebagaimana yang mereka buat sekarang. Orang tanya saya, kenapa saya sabar Datuk Ahmad Maslan berdebat? Apa rasionalnya? Tak boleh bincang ke? 15 tahun. Apa perbincangan, apa dialog yang kita tak buat? Berulang-alik saya dan kawan-kawan bawa peloka-peloka, anak peloka, jumpa siapa saja yang ada otoriti di sana. Tapi mereka angkuh. Buat temu janji, kita datang bawa orang kampung jauh-jauh. Mereka hanya terima kita, tuan-tuan, kita datang jauh. Kita berbelanja, tuan-tuan, tidur dekat masjid. Nak jumpa mereka yang ada kuasa, yang menentukan perjalanan saja. Jumpa, tuan-tuan, kadang-kadang dalam masa 5 minit saja, tuan-tuan, dilayan. 5 minit, tuan-tuan. Mereka anggap kita macam sampah, tak ada arti bagi mereka. 15 tahun. Isu sekolah, isu tanam semulanya, isu kadar-terahannya, isu penyingkiran penduduk, isu perumahan generasi kedua. Kemarin saya serahkan pada SPRM Putrajaya. Sebahagian daripada isu-isu yang saya kumpul, yang kata Datuk Ahmad Maslan, Felda clear, semuanya berjalan secara telus. Amanah, dia kata. Saya kata saya boleh buktikan bahawa saya punya rekod, kata. Saya kumpul, saya kata, bukan berpuluh, beratus-ratus penyelewengan, saya kata. Dan saya buktikan, saya pergi SPRM, saya serahkan. Bukan saja isu bangunan Gaza, bukan saja isu kononnya, bagaimana mereka guna wang tanam semula yang meragukan, yang disebut Datuk Ahmad Maslan di Parlimen. Bahkan saya sediakan sebagai pusingan awal supaya pegawai-pegawai SPRM mula mengkaji secara serius tentang kedudukan saudara. Yang selama ini dianggap hebat, kaya, agensi pembangunan tanah terbesar di dunia. Saya serah. Mereka pun terkejut. Nah, saya kata, ini fail awal saya. Ini isu Felda Lurah Birut, Felda yang tertua di Malaysia. Ada 17 isu berbangkit. Salah laku penyelewengan dan pecah amanah. Ini saya tunjuk, ini isu Felda Gedangsel. Ini isu Felda Cahaya Baru. Ini isu Felda Sungai Buaya. Saya kata tak lagi. Dia kata sambung dulu. Banyak no ni kata dia. Cukuplah dulu kata dia. Cik Mazan ada banyak ke? Saya kata saya ada beratus-ratus yang saya boleh bagi. Yang selama ini saya dah serah kepada menteri. Daripada zaman Gafar Baba jadi Timbalan Perdana Menteri yang jaga saudara. Sampai Gafar Baba dah mati, tuan-tuan. Mana dia penambah baik kan? Isu-isu yang kita bangkitkan. Tak ada, tuan-tuan, tak ada. Satu pun tidak wujud penambahbaikan isu-isu besar yang kita serah kepada kerajaan. Isu tanam semula. Pendoka yang buat sendiri. Mereka mencarut 20 tahun lamanya. Sampai masa nak minta duit mereka sendiri tak dapat. Kalau kita pinjam duit di bank, cara masa kita nak keluarkan, apa masalah di bank? Boleh ke bank kata, minta maaf Cik Mazlan, kami tak boleh keluarkan. Boleh ke? Duit kita. Tapi biasa tergambar, tuan-tuan. Saya tunjuk juga dengan pegawai SPRM. Ini satu sampel kes. Bagaimana tabung bantuan tanam semula RISDA melalui potongan ses yang dikenakan kepada setiap kilo getah dikumpul oleh RISDA. Sampai masa bila planting, bila tanam semula, RISDA akan bayar kepada pendoka. Pendoka
dengan Rizda. Nak tuntut. Nak tanam semula ke tak? Maka Rizda pun cek keluasan tanah dia apa. Okey, dia luluskan sekian banyak. Ada yang dapat 5,000, ada yang dapat 10,000. Yang pelik tuan-tuan, dapat duit atas kertas saja. Duitnya tak dapat. Dia tulis semua, keluarkan resit. Okey, cek tuntut dekat Maybank. Ni nombor account, dah siap dah. Berapa jumlah ni? Pergi Maybank pun cek. Cek, dia kata minta maaf cik. Duit cik ni dah dikeluarkan. Siapa keluarkan? Felda jadi perompak tuan-tuan. Jumpa Felda kata apa? Oh, dia kata oleh kerana awak berada di bawah Felda yang berhak atas duit ini. Sedangkan Rizda bayar atas nama broker. Nama broker tu. Broker bin Abdullah bin Idris. Berapa nombor rumah. Semua siap tuan-tuan. Dah cop daripada pejabat Rizda. Kawasan mana. Sampai bank. Bank kata Felda dah ambil ini. Kalau SPOB lembaga minyak sawit pun ambil sen. Kalau penokar ada 10 ekar, dia bayar 4,000 lebih. MPOB keluar juga. Pergi dekat bank kata, dah diambil oleh Felda. Ini tak kata apa, tuan-tuan. Ini saya sebut kepada pegawai SPM. Dan ada di kalangan pegawai SPM ni, anak penokar. Ada di kalangan mereka menantu penokar. Mereka dah tahu cerita ni. Tapi dia kata, susahlah Cik Fazlan. Sebab isu Felda ni, dia kata masalah. Saya selesai buat laporan SPRM. Konon nak tunjuk mereka siasat. Dalam perjalanan tuan-tuan saya nak ceramah di Felda Temangau. Dekat sempadan antara Negeri Sembilan dengan Pahang. Mereka telefon nak jumpa saya. Atas arahan siapa? Atas arahan pengarah siasatan SPRM Datuk Mustafa Ali. Nama macam Sabang Estirza Gombal. Dia kata ini arah. Sebab kes ini jadi kes berprofil tinggi. Dia kata. Sebab dia kata Felda dijaga oleh Perdana Menteri. Kejar saya. Saya kata saya nak berbicara masa apa. Dia kata. Kita jumpa kat mana Cik Mazlan. Dia kejar saya tuan-tuan. Dia sampai dulu kat mana? Kat bandar baru Serting tuan-tuan. Ambil statement saya pukul 8 malam. Ni depan makanan. Laptop dia. Siap dengan printer dia. Ambil keterangan. Sampai dekat pukul 10 baru selesai. Masa pertama. Al-Qurani Cik Mazlan. Cik Mazlan berbicara pergilah dia kata. Punyalah cepat. Tuan-tuan, punya cepat. Saya kata dengan dia, betul kawan nak siasat. Dia kata saya memang nak buat betul. Tapi kalau lepas ni tak didakwa, itu bukan masalah saya. Kerja saya siasat. Sebab ini arahan daripada bos, kata dia. Maknanya kalau saya terus balik Johor, dia akan cari saya sampai rumah, tuan-tuan. Sampai ke dalam Bukit Ramun. Tak apalah, dia kata saya puji Alhamdulillah. Kamu nak buat kerja, tapi saya kesian. Kamu buat kerja setengah mati. Sampai file dekat Perdana Menteri, simpan. Contoh, saya kata, saya sebut depan dia. Contoh, saya kata, Datuk Halimah Sadiq. Lantik dua broker dia. Pergi rumah Pak Sanek, calon PAS tahun 2004. Minta Pak Sanek tarik diri. Berapa nak bagi tuan-tuan? 100,000. Saya terlibat, saya tahu. Saya masa tu jadi director, jadi pengarah. Ahmad Isfu, tuan-tuan. Macam mana kita nak perangkap ni, broker ni. Broker Halimah Sadiq. Berapa yang tunggu dalam rumah, yang tunggu di luar rumah. Saya tinggal tiup whistle dia. Serbu. Masuk dia punya dua broker dia. Berunding atas meja. Lepas tu keluar duit. Duit 50. Ada pula dia punya isyarat daripada Pak Sanek. Sebut isyarat, serbu. Menjadi betul. 100% ikut skrip, tuan-tuan. Saya patut boleh dapat award, tuan-tuan. Pengarah terbaik. Ini pengalaman. Bulan Mac 2004. Dan akhirnya apa berlaku? Dah tangkap. Sampai kata Perdana Menteri. Ini memalukan, kata Dollah Badawi masa tu. Segera cari dakwa. Sampai sekarang, mana pergi kes Halimah Sadiq? Hanifah Maidin daftar. Bawa kes ke Mahkamah Tinggi Johor Bahru. Sampai sekarang, tuan-tuan. Sebutan kes pun tak ada lagi, tuan-tuan. Dah berapa lama? 2004, sekarang 2010. 6 tahun berlalu, tuan-tuan. Ada dia. Sebut pun tak lagi, tuan-tuan.